Okey, kali ini kita akan kongsikan bagaimana untuk kita periksa kesihatan keuangan kita. Adakah cash flow kita dalam keadaan yang sihat? Nilai harta kita dalam keadaan yang sihat? Nilai kekayaan ataupun kemewahan kita dalam keadaan yang sihat? Diikuti dengan kadar keberhutangan kita sihat ataupun tidak, dan kadar income versus dengan hutang kita, adakah ia berada dalam benchmark yang baik. Alright. Ada 4 kotak di dalam kawasan ini. Sebenarnya dalam kawasan ini anda perlu lengkapkan, di bahagian ini anda perlu lengkapkan beberapa perkara, iaitu di bahagian kiri atas ni anda perlu tuliskan berapakah jumlah pendapatan aktif anda. Okey. Berapakah jumlah pendapatan aktif? Saya besarkan tulisan dulu. Okey. Pendapatan aktif dulu. Okey. So pendapatan aktif ni adalah contoh seperti duit gaji kita terima tiap-tiap bulan. Berapakah duit gaji yang kita terima tiap-tiap bulan? Sebagai contoh, RM3,000. Manakala masukkan juga pendapatan pasif jika anda menerima duit sewaan rumah ataupun duit dividen tiap-tiap tahun, ataupun anda ada meniaga yang kawan tu bagi dividen kepada kita tiap-tiap tahun. Sebagai contoh, anda ada ASB dan dapat dividen tiap-tiap tahun. Kalau dibahagikan secara bulanan, anda menerima RM200 sebulan. Okay. Jadi kita totalkan jumlah ni, maksudnya dia akan jadi RM3,200. Okey. Di bahagian kanan ni pula adalah untuk kita senaraikan kadar ataupun jumlah perbelanjaan kita. Jumlah pembelanjaan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu komitmen hutang bank. Listkan semua hutang-hutang bank. Sebagai contoh, kita bayar semua komitmen kita sebulan adalah RM2,000. Terlalu banyak untuk jadikan contoh, RM1,000. Kemudian yang kedua, tuliskan anda punya tanggungan tetap. Okey, tanggungan tetap anda contohnya adalah RM1,000. Diikuti dengan tanggungan tidak tetap setiap bulan, sebagai contoh RM500. Okey. Dan sekarang ini anda perlu lengkapkan di bahagian bawah ni untuk tuliskan jumlah aset anda. Jumlah aset adalah seperti rumah, kereta, emas, simpanan tunai, unit trust dan lain-lain. Okey, jadi berapakah nilai pasaran rumah anda sekarang? Sebagai contoh, RM300,000. Kereta, kalau anda jual kereta anda sekarang, berapakah anda boleh dapat? Contohnya RM50,000. Emas, kalau anda cairkan semua emas anda boleh dapat berapa? Sebagai contoh, RM3,000. Dan tunai di tangan mungkin sekitar dalam RM1,000. Okey. Di bahagian kanan ini pula, kita tuliskan semua liability kita. Sebagai contoh, kita ada rumah yang masih berhutang dengan kadar baki hutang setakat hari ini adalah RM250,000. Kereta masih ada hutang, contohnya RM30,000. Emas mungkin tidak berhutang, tapi ada yang masih berhutang, tuliskan hutang tersebut. Okey.
Dan selepas anda siap ini, anda perlu jumlahkan kesemuanya. Jadi jumlahnya adalah 280,000. Ini pula jumlahnya adalah 354,000 ringgit. Okey. Sekarang ni anda telah menyiapkan 4 kuadran ini. Okey. Tiba masanya untuk kita mengira adakah kita dalam keadaan kewangan yang sihat ataupun sebaliknya. Kalau kita nak menjawab yang pertama, iaitu cash flow. Cash flow kita adalah RM3,200. Tuliskan RM3,200. Tolak dengan perbelanjaan kita secara total adalah RM2,500. RM2,500. Maka kita masih lagi positif cash flow sebanyak RM700 setiap bulan. Jadi benchmarknya di sini adalah sekiranya anda masih lagi boleh positif lebih daripada 10% daripada gaji kita, maka anda ada tahap cash flow yang positif dan sihat. Persoalannya, adakah anda menyimpan duit ini? Jika tidak, maka ia juga boleh jadi tak sihat. Okey, sekarang ni kita nak kira untuk bahagian net worth. Masukkan jumlah aset anda seperti dalam kes ini 354,000 tolak dengan liability kita 280,000. Jadi tuliskan 354,000 tolak dengan 280,000. Jadi jumlahnya adalah 70 positif 74,000. Jadi kelihatan sihat untuk bahagian net worth kerana aset mengatasi daripada liability. Okey. Wealth ratio ataupun nisbah kemewahan. Adakah kita boleh menggelar diri kita sebagai seorang yang telah mencapai financial freedom, kebebasan masa dan wang, ataupun sebaliknya? Cara untuk mengira adalah kita perlu tuliskan berapakah nilai net worth kita. Salin jumlah di atas 74,000 bahagi dengan berapakah perbelanjaan bulanan kita. Dalam kes ini jumlah perbelanjaan bulanan dia adalah RM2,500 setiap bulan. Jadi bahagi dengan RM2,500. Jadi berapakah jumlah ini? Buka kalkulator dan bahagikan. Okey, jawapan dia adalah 29.6 dalam kes ini. Jadi, di manakah tahap kemewahan dia? 29.6 maksudnya dia berada di dalam posisi sihat sejahtera. Nampak? Sihat sejahtera. Jadi sebenarnya secara keseluruhan tahap kesihatan keuangannya adalah sihat sejahtera. Akan tetapi masih jauh lagi untuk mencapai kebebasan wang, kebebasan masa. Apakah rasionalnya atas kira-kira ini? Sebenarnya bila kita ada 29 ni bererti seandainya kita diberhentikan kerja, kita kehilangan sumber pendapatan kita, tetapi kita tidak meninggal dunia, kita juga tidak cacat kekal untuk dapatkan takaful kita. Maka jika kita cairkan semua aset-aset kita untuk menanggung kos pembelanjaan kita, hutang, belanja anak-anak sekolah dan sebagainya, rupanya kita boleh bertahan sehingga 29 bulan. Sebab itulah kita dikategorikan sebagai sihat sejahtera. Jika jawapan anda negatif, sebenarnya anda sedang berada di dalam golongan ICU. Okey. Untuk bahagian yang keempat ini adalah debt service ratio. Cara untuk mengira adalah anda perlu tuliskan berapakah kadar
kadar hutang anda, okey, sebagai contoh hutang anda adalah dalam kes ini kadar keberhutangan dia dengan bank adalah RM1,000. Nampak? RM1,000. Jadi tuliskan kat sini RM1,000, RM1,000 bahagi dengan jumlah pendapatan dia. Okey, dalam kes ini tadi RM3,200. Kalikan dengan 100 kerana kita nak dapatkan jawapan dari segi peratusan, dan jawapan dia adalah 1,000 bahagi 3,200 kali dengan 100%. Jawapan dia adalah 31.25%. Benchmark yang kita kena capai adalah peratusan ini mestilah di bawah paras 70%. Jadi dalam kes ini, dia masih berada, kadar keberhutangannya masih berada di dalam paras yang sihat. Dan bererti dalam kes ini, kalau dia pergi bank untuk dapatkan apa-apa kemudahan, pinjaman, beli rumah, kereta dan sebagainya, dia masih lagi boleh dapat kelulusan. Dan yang terakhir adalah debt to income ratio. Okey, kita nak melihat kadar nisbah keberhutangan kita berdasarkan dibandingkan dengan income kita. Jawapan dia akan dapat begini. Okey, masukkan jumlah hutang kita RM1,000 setiap bulan dibahagikan dengan pendapatan kita, dan seelok-eloknya masukkan jumlah pendapatan bersih selepas tolak cukai, teks dan sebagainya. Jika di sini 3,200 belum tolak lagi. Kalau lepas tolak sebenarnya barangkali 2,800. Jadi kalikan dengan 100 untuk dapatkan peratusan. Maka dalam kes ini 1,000 bahagi dengan 2,800 kali dengan 100, maka jawapan dia adalah 35.71%. Ini bermaksud dia masih berada dalam keadaan yang sihat kerana benchmark hutang kepada income kita tidak boleh melebihi daripada paras 50%. Jika anda telah melebihi paras 50%, maka anda telah dikategorikan sebagai tidak sihat, tidak seimbang. Okey? Dan sebelum saya akhiri video ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tetapkan matlamat hidup kita sekali lagi. Tetapkan dengan jelas apakah matlamat keuangan kita dalam masa 5 tahun daripada sekarang. Tuliskan apakah descriptionnya yang kita nak capai, berapakah jumlah yang kita nak capai, dan pastikan anda tuliskan tarikh tepat yang anda bayangkan anda akan capai. Bila anda ada matlamat yang spesifik seperti ini, insya-Allah KA doakan kita semua berjaya mencapainya, terutamanya untuk mencapai kebebasan hutang. Assalamualaikum.